subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Oh, Subhanallah, subhanallah. Untuk cabut. Baik, boleh. Subhanallah, subhanallah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwal rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, mafhum hadis, Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Bermulanya Islam itu dalam keadaan dagang, kemudian kembali dagang sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi yang terasing ataupun dagang yang terasing. Di sini jemaah yang muliakan Allah SWT, kalau kita lihat keadaan kita ini berada pada zaman yang penghujung, kita berada di zaman yang akhir.
Kita tahu kita berada di zaman yang mana. Kita berada di zaman yang akhir zaman. Dan kita telah pun menyaksikan pelbagai perkara yang berlaku di depan mata kita, dan kini kita sedang melihat bagaimana umat Islam di Gaza, di Palestin sedang diratah habis-habisan. Diratah ni maknanya kita lihat bagaimana negara Palestin yang besar itu kemudian yang akhirnya tinggal satu adalah besar Shah Alam, Selangor kurang. Ada. Yang mana 70 tahun lebih jemaah sekalian diratah habis-habisan, dan hari ini masih lagi berterusan dengan angka yang syahid tak tahu berapa rasang terkini. Dan ini satu petanda yang mana kata Nabi SAW maupun hadis akan datang satu zaman, satu zaman umatku akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa, ya, seperti makanan. Yakni bila sebut tentang makanan ni dah tak ada orang kata apa counter attack, tindak balas tu tak berlaku ni mas. Umat Islam di era ini. Dan ketika itu jemaah sekalian kita lihat bagaimana keadaan umat Islam yang mana di tahap ini sangat merisaukan. Kalau waktu Nabi baca hadis daripada Sauban radhiyallahu an, yang mana zaman yang akan dikerumuni itu, sahabat waktu itu 1400 tahun dulu ni pun dah risau, sehingga sahabat kata, kenapa ya Rasul, adakah kami sedikit? Lalu Nabi kata apa? Tidak, kamu ketika itu ramai, tetapi seperti buih di atas permukaan laut. Zaman 1400 tahun dahulu Nabi dah kata suasana ini akan berlaku. Waktu itu sahabat dah risau, apatah lagi sekarang kita tengok depan mata. Tak tahulah kalau boleh berlapang dada lagi, tak apa, it's okay, everything is okay. Tidak okay jemaah sekalian. Keadaan sekarang bukan keadaan yang okey sebenarnya. Di saat kita diratah oleh musuh-musuh Islam dalam keadaan yang dahsyat, dan dia boleh buat satu kenyataan rasmi menyatakan dia akan serang Gaza habis-habisan. Dia buat kenyataan rasmi. Bayangkan dia boleh buat kenyataan rasmi di saat yang lain menentang dia relax, buat tak tahu dia. Dan kita kena sedar kita berada di akhir zaman. Ini nak bagi tahunya kenapa kita bukan nak kaji, nak jadi pakar sejarah, tidak. Sebab kita pun tak mampu nak ingat sejarah tu secara detail. Tapi sekurang-kurangnya daripada kita lihat sejarah itu, kita kena tahu kita di zaman yang mana jemaah sekalian. Kita berada di kurun yang mana. Setelah kejatuhan Empayar Uthmaniyah 1924, itu secara officialnya, yang mana Islam ni memerintah, ni nombor-nombor ni tuan-tuan, kita kena tahu, memandangkan kita pun sedang kaji Syama'il Muhammadiyah. Kita sedang kaji kitab pengajian Syama'il Muhammadiyah, dan kita nak kaitkan dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat nombornya, Allah bagi kita memerintah dekat 1300 tahun lebih memerintah dunia. Start Nabi Hijrah. Nabi Hijrah, dan kita ambillah Fathul Mekah. Pembukaan kota Mekah menunjukkan kita menang total. Sehinggalah turunnya surah Al-Ma'idah ayat 3, khutbah wada' Nabi, dan ketika itu Allah menyatakan dalam surah Al-Ma'idah bahawa Islam telah sempurna, dan Nabi katakan dalam khutbah wada' bahawasanya musuh Islam dah surrender. Bukan musuh Islam saja, syaitan pun surrender dah. Bayangkan kerja Nabi SAW macam mana. Waktu itu start daripada Fathul Mekah tahun ke-10 Hijrah. Kalau tolaklah, kalau ikutkan pemerintahan 1924 itu, tukar kepada itu 1924 Masihi. Tukar kepada tarikh Hijrah 1343 Hijrah. Start daripada Nabi Hijrah sehingga 1343 Hijrah, bermaksud 1924. Tolak 23 tahun Nabi, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, bermaksud ada 1323 Hijrah.
Membawa maksud kita telah memerintah dunia 1,300 tahun lebih. Ini bukan kecil nombor punya. Dan sewaktu Empayar Osmaniyah 800 tahun setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya sebaik-baik tentera itulah Muhammad Al-Fatih, membebaskan Konstantin, lalu membebaskan juga Masjidil Aqsa. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi last, kemudian Muhammad Al-Fatih take over. Maka ketika itu jemaah sekalian, memang kita punya kekuatan yang luar biasa. 800 tahun setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, nak berhadapan dengan tentera Rom Byzantine yang juga punyai masa memerintah dunia 1000 tahun juga. Tetapi dengan gap 500 tahun dengan Muhammad Al-Fatih dan tentera Rom Byzantine, Allah bagi kekuatan itu. Dan nak bagi tahunya bermaksud era itu telah berlalu dan kita berada di akhir zaman. Dan saya mulakan tadi mukadimah dengan bermulanya Islam itu dagang terasing. Bermulanya Islam itu dengan terasing dan akan kembali asing. Wa sayaudu ghariba kama bada'a. Ni kalau ikutkan seka nak naik balik ni 1924, kalau kira dengan tahun 2023, masuk tahun 2024 genap 100 tahun. Dan setiap 100 tahun akan ada mujaddid, yakni pembaharu. Pembaharu ini bukan buat ajaran baru, tetapi membarukan balik keyakinan. Itu yang utama. Bermaksud memang kita berada di ujung, di akhir zaman. Dan kita sedang berada menunggu kebangkitan. Dan nak bagi tahu hadis tadi, dalam usaha nak bangkit itu nanti, Islam dalam keadaan terasing. Nah, itu poin penting. Islam ramai, umat Islam bilion, 1.2 bilion lebih. Yang mana dengan bilangan itu, sepatutnya macam sahabat tanya, kenapa ya Rasul kami boleh kena ratah macam itu? Sebab kami sikit ke? Nabi kata, tidak, waktu itu kamu ramai. Secara akal matematiknya, kalau kita dah ramai, takkan kena buli pula. Kan? Takkan kena buli. Tetapi, rupanya ketika itu Islam dalam keadaan asing. Walaupun ramai orang Islam. Tapi di manakah asingnya itu? Apabila tenggelamnya sunnah Nabi SAW di tengah-tengah umat Islam sendiri. Apa sunnah yang paling besar Nabi SAW? Menghidupkan masjid. Tuan-tuan tengoklah sekarang, kan keterasing sekarang ni. Jangan tengok umat Islam yang ramai. Tengok orang yang datang masjid, yang sanggup bagi masa untuk masjid dalam keadaan yang begitu faham bahawasanya ini sunnah Nabi yang besar. Tuan-tuan, sebenarnya mana yang mulakan Allah Ta'ala. Allah takdirkan saya dalam bidang ini di masjid terutamanya baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Dan bermula dengan saya di masjid, bermula dengan ayahanda saya 16 tahun dulu. Di Masjid Negeri Shah Alam. Ayahanda saya mengajar di Masjid Negeri Shah Alam. Bermula daripada arwah tok saya pula 18 tahun. Di Masjid Kampung Sungai Serai, Kuang. Kalau dicampur-campurkan masukkan puluh-puluh tahun ni, setakat hari inilah, memang betul terasingnya datang masjid ni. Ini yang secara syariat, tak usah bincang hakikat yang ada dalam hati yang penting, Islam di hati. La, Islam mesti diterjemahkan dengan syariat. Dipanggil syiar. Jadi kalau kita nak lihat gelombang kebangkitan Islam itu kembali datang, maka kita tunggulah apabila soft masjid ini penuh. Di saat penuhnya soft masjid ini, maka di situ kita kena bersiap sedia fasa untuk kiamat sudah hampir. Lalu beruntunglah fatuba lil ghuraba, beruntunglah tuan-tuan yang terasing datang. Terasing sangat kita rasanya.
Terutama kalau waktu-waktu yang penting. Tuan-tuan, waktu maghrib ni sangat penting. Nak pula kalau boleh iktikaf tunggu Isya. Kerana waktu ini adalah permulaan hari bagi umat Islam. Betapa kita hari ini dilalaikan dan Allah dah kata jaga waktu yang penting. Dia panggil wusta, solat wusta, asar. Jaga tu sebab apa? Lepas asar maghrib. Jaga-jaga mas sekalian, maghrib ni ramai yang terbabas, tak boleh nak sampai ke masjid. Sunnah Nabi yang besar, syiar Nabi yang besar. Kalau syarah pergi takhrij hadis tadi, yang terasing adalah nak menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah yang utama lah. Jangan cerita bab lain pula. Bukan ada pula yang faham. Sebab itulah kita nak menentang bab bid'ah. Pula dah katanya. Itu pun ada geng-geng macam itu pula. Dia nak mengasingkan diri, bukan terasing. Itu sendiri yang mengasingkan. Kita tengok kepada syiar yang utama, masjid. Itulah terasing sangat. 10 tahun saya tengok, macam itu juga. Tengok dulu time ayahanda saya lagi lah. Waktu dulu ceramah-ceramah masjid tak ada. Bermula di komplek PKNS Shah Alam tu. Zaman ayahanda saya zaman Rosak Semungi Sidik. Qadi Besar Selangor, tu kawan. Tuan Guru Arwah, Tuan Guru Ustaz Saha Jeram. Ustaz Ahmad Dahlan, nama itulah. Jadi itu. Jadi memang begitu jemaah sekalian. Maka kita kena sedar bahawasanya memang kita berada di akhir zaman dan beruntunglah yang Allah pilih duduk dalam keadaan terasing dan mengasingkan diri kita ni, maksudnya terasing mengasingkan diri waktu maghrib isyak i'tikaf berada di rumah Allah. Dan ini sangat penting dan saya ulang berkali-kali, mohonkan kita mengaji bab Syama'il Muhammadiyah. Kita nak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun telah masuk perbahasan bab maja'a fi ibadah, yakni bab yang membincangkan tentang ibadah Nabi SAW. Kalau kita lihat, itu muka 134, hadis yang ke 164. Baik, dalam bab tentang Nabi ni, nak cerita bab Nabi, maka Nabi SAW itu dengan masjid berpisah tiada. Itu perkara yang mesti kita kena tanamkan dalam fikiran kita, dalam hati kita, dan kita kena kempen kepada anak kita, kepada generasi kita, bahawasanya Nabi SAW dengan masjid ini berpisah tiada, sehingga rumah Nabi SAW hari ini jadi masjid. Jadi agak canggung, agak kekok dan agak tak kena kita nak ngaji pasal Nabi SAW, tapi kita tak kempen benda yang Nabi takkan pernah tinggal. Dan Nabi adalah imam. Dan Nabi tidak pernah, orang kata selagi kalau tak ada pergi berperang keluar, Nabi lah yang mengepalai solat jemaah 5 waktu sehari semalam. Jadi maknanya solatnya di mana mas sekalian? Masjid. Naik. Jadi mudah-mudahan dengan keadaan yang berlaku akhir zaman ini dapat tanda pula di Masjidil Aqsa, kiblat yang pertama kita diserang habis-habisan. Sebenarnya itu petanda untuk menjaga solat dan masjid. Dan di sana memang Allah jaga dah. Sebab tu boleh lihat diserang habis-habisan, tak habis-habis lagi penduduk Gaza. Hebatnya. Itu tanda kekuasaan Allah. Kalau ikutkan seluas-luas tu serang tu, habislah kan. Ikutkanlah, tapi tidak. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukan kata nampak manusia yang melontar, tapi Allah SWT menghantar bala tentera yang kita tak nampak. Dan kebanyakannya para tentera Zionis itu jadi stres, jadi traumatik. Dia kata dia berperang dengan hantu. Rupanya tentera malaikat. Kalau nak tengok penduduk Gaza kat sana, tak ada pun pula yang kena depres ke, tak ada pula. Tak ada pula dalam keadaan traumatik, tak ada pula. Padahal melihat kematian depan mata, rupanya itulah Allah jaga hati mereka agar tidak hancur sebagaimana hancurnya binaan di luar sana. Hebat. Kita hari ini tak hancur binaan, tapi yang bimbang hancur hati pula. Hancur hati, sakit hati, tak puas hati. Itu pula. Sebab luar aman dia, semua kali bagi hancur kat luar pula. Tak ada sempat, tak puas hati pula. Allahu Akbar. Baik, maka bab ibadah Nabi SAW dalam hadis yang ke-164 Ani Abbas, pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 rak'atan. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
menyatakan Rasulullah SAW menunaikan solat malam sebanyak 13 rakaat. Daripada hadis ini, yang pertama dinyatakan bahawa Nabi mengerjakan solat malam sebanyak 13 rakaat. Dalam hadis yang lain, tambahan takhris kepada hadis yang kita baca an Ibnu Abbas ini, ada hadis yang menyokongnya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili 13 rak'ah summa yusalli idza sami'an nidaa bis subhi rak'atani khafifataini. Rasulullah SAW mengerjakan solat pada malam hari 13 rakaat, kemudian baginda mengerjakan solat sunat selepas mendengar azan subuh dengan 2 rakaat yang ringan. Yang kedua, takhris pada hadis tersebut, namun terdapat pula hadis yang menegaskan baginda mengerjakan solat malam tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Jadi bermaksud, kalau di sini kita nampak ada 13 rakaat, ada pula riwayat yang menyatakan bahawa tidak lebih pada 11 rakaat. Sebagai contoh daripada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Maksudnya tidak pernah Rasulullah SAW menambah solat malamnya pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan lain yang melebihi 11 rakaat. Bermaksud kalau kita baca di sini, kita nampak 13 rakaat, ada riwayat mengatakan Nabi solat 11 rakaat. Baik. Kaedah menyelaraskan. Kita terus pergi pada hadis ini, ada tambahan kajian hadis ini. Dalam menyelarikan antara dua kenyataan hadis di atas, ada wujud nanti kalau kita lihat dalam sebelum ada hadis yang ke-168 ini nanti, melakukan solat malam sebanyak 11 rakaat. Ni 11 rakaat yutiru minha biwahidah. Yang ini Nabi kata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata 13, Aisyah radhiyallahu anha kata 11. Bagaimana nak selarikan? Maka di situ dapat berapa andaian yang diberikan oleh para ulama dalam bab bagaimana nak melihat selari hadis kalau ada dua kenyataan, ada yang 11, 13. Yang pertama, andaian pertama, bilangan 11 rakaat merupakan yang kerap dilakukan oleh Nabi pada setiap malam, yakni yang menjadi kebiasaan baginda. Adapun bilangan 13 rakaat merupakan bilangan yang pernah dilakukan oleh Nabi tetapi tidak menjadi kebiasaan baginda, yakni baginda tidak melakukannya berterusan sebagaimana bilangan 11 rakaat tadi. Itu yang andaian yang pertama kaedah. Apabila timbulnya ada 11, ada 13, mana satu? Di sini ulama kata andaian pertama, para ulama dalam ini boleh lihat dalam kitab Fathul Bari, Ashaf An-Nabiyyi, Muntaqa, Syarah Al-Mutawatta'. Dalam bab ni para muhaddisin, fuqaha dia kajilah. Sebab dia akan menjadi hukum kan. Dalam nak solat ni nak 11 ke 13. Okay. Yang pertama, ulama kata buat andaian bilangan 11 rakaat yang paling kerap. 13 rakaat ada Nabi buat, tapi tidak sekerap 11. Jadi kesimpulan dalam hadis pertama, Sayyidatina Aisyah menceritakan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, sedangkan dalam hadis kedua, beliau menceritakan apa yang menjadi kebiasaan Nabi. Nanti yang kalau disusun di sini, yang ringkasan ini, kita baca yang 13 dulu. Kemudian lepas tu, dalam hadis yang ke-168 kita akan dapat riwayat mengatakan 11. Dalam hal ini kesimpulan Nabi pernah melakukan 13 rakaat. Andaian ini ditarjih oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi pengarang Aunul Ma'bud. Imam Al-Qurtubi mengandaikan bahawasanya 11 itu kebiasaan, 13 rakaat pernah Nabi buat. Okey, baik. Andaian yang kedua, bilangan 11 rakaat adalah tidak termasuk 2 rakaat pembuka solat malam yang dilakukan oleh Nabi dengan ringkas. Jadi khafifatan ini yang 2 rakaat ringkas Nabi buat untuk kita warm up. Kalau kita buat qiyam kan, ialah dalam transaksi dengan kita sedar antara nak segar tu ambil masa. Walaupun kita dah biasa tapi kita jadikan sunnah lah, ringan, 2 rakaat pertama ringan. Itu tak dikira. Andaian yang kedua lah. Tidak termasuk pembuka solat malam dilakukan oleh Nabi dengan ringkas. Jika dihitung bersamanya 2 rakaat pembuka itu, maka bilangan akan menjadi 13 rakaat. Andaian ini yang kedua ni ditarjih oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Andaian ini disokong oleh hadis Ibnu Abbas. Yang mana dalam bab Yazid bin Khalid ini ada hadis lain yang mentakhrijkan bab rakaat ni.
Bermaksud andaian yang kedua, pembukaan solat tidak dikira. Isyak dah. Belum kan? Lepas 9. Dah awal dah ni. Oh ya, belum 8, 5 minit. Baik. Baik. Jadi yang pertama, Nabi pernah buat 13 tapi kebiasaan 11. Yang kedua, pembuka khafifatain ni yang ringan 2 rakaat tak dikira, tapi kalau kira balik 13. Tu anda yang kedua yang ditarjih oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Andaian yang ketiga, bilangan 13 rakaat itu termasuk 2 rakaat solat sunat selepas isyak, itu baginda biasa melakukannya di rumah. Ini sebenarnya kalau kita solat fardu di masjid, yang sunnahnya solat ba'diyah atau qabliyah kita di rumah. Dan manakala rumah kita berjalan jenuh, kita nak solat dekat rumah, kita solat kat masjid. Tapi antara kelebihan siapa rumah yang dekat dengan masjid, maka bolehlah amalkan sunnah ini. Lepas solat ba'diyah, solat di rumah. Dan 2 rumah yang kita kena hidupkan solat di dalamnya. Pertama sudah tentu rumah Allah, yang kedua rumah kita. 2 rumah ini adalah kekuatan di dunia ini. 2 rumah ini yang syariat masuk kaki kanan. Syariat kaki kanan hanya 2 rumah masuk. Adapun kaki kanan mendahulukan kaki kanan itu sunnah, tetapi masuk kaki kanan syariat. Disunahkan lalu disyariatkan. Macam masuk masjid kaki kanan. Kalau terlupa reverse balik, masuk kanan nak memulia ikram. Begitu juga dengan rumah. Kadang-kadang kita tak perasan, masuk pop dah kaki kiri. Dah kita tak muliakan tempat rumah kita. Nampak kita begitu. Jadi di rumah. Dan andaian yang ketiga ini disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dan Imam Al-Baijuri dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah. Andaian yang keempat, bilangan 13 itu mungkin juga termasuk 2 rakaat solat sunat wudu. Andaian ini disebut oleh Imam Al-Baijuri dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah. Jadi makna kata 13 dan 11 secara ulama selarikan, maka mengikut kepada situasi yang berlaku. Andaian itu juga disokong oleh para ulama yang muktabar dalam bab hadis. Sebagai contoh Ibn Hajar Al-Qurtubi, nama-nama besar dalam ulama hadis. Khair. Baik. Hadis yang ke-165. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil lail. Kana idza lam yusalli bil lail mana'ahu min zalika an-nawm aw ghalabathu 'aynahu shalla min an-nahari 12 ra'ah. Bermaksud Aisyah radhiyallahu anha menyatakan jika Rasulullah SAW tidak sempat menunaikan solat malam. Solat malam ni khusus ibadah khusus takhsis para anbiya. Jadi wajib kita sunat dan sunnah. Dia sunat dan sunnah. Sunnah apa yang Nabi lakukan, sunat pada hukumnya. Sunnah tu aturan. Bila kata ulama bagi hukum sunat, hukum yang 5 lah. Sebab tu hukum yang 5 juga termasukkan sunnah Nabi SAW. Sebab daripada sunnah Nabi, maka akan keluar hukum yang 5. Adakah dia larangan? Adakah dia suruhan? Adakah dia harus? Adakah dia makruh? Taib. Maka Nabi SAW kalau tak sempat solat malam, sebab tengok Nabi cerita sini kalau keadaan tidur, kerana tidur atau mengantuk, baginda akan menunaikan solat 12 rakaat pada siang hari. Ini pun boleh jadi amalan kita option. Kan? Kalau malam kita ni ialah kadang-kadang setengah orang tu tidur ni bukan kawalan kita. Kita mati. Tapi jangan bersedih kalau tak dapat. Ada hadis mengatakan Nabi kabur waktu siang. Iaitu waktu duha tu lah. Tapi solat 12 rakaat pada siang hari. Kalau lihat di sini takhrisnya. Hadis ini menceritakan Nabi SAW menggantikan solat malam ini dengan mengerjakan solat pada 11 siang sebanyak 12 rakaat, itu apabila baginda tidak dapat bangun pada malamnya. Yang kedua, dalam hadis yang lain Nabi SAW menggalakkan ibadah malam yang ketinggalan itu diqada dalam masa di antara selepas subuh dan solat zuhur. Selepas subuh dan solat zuhur, ibadah malam diganti, diqada. Okay.
Bila azan. Bismillah. Allah. Ya La. La hawla wa la hawla. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb azza salatu wa Itu saja Muhammad. Rabb azza qawman innaka la tukhaful mi'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, khair kita sambung sikit. Kita buat kesimpulan pada hadis yang ke-166. Kita tutup dengan hadis yang terakhir. Yang ke-166. Baik.
Sebelum itu, tambahan pada takhris hadis yang ke-165 tadi, yang mana di sini galakkan untuk mengqada solat sunat. Solat sunat yang sudah menjadi rutin. Di sini dinyatakan di sini tambahan antara solat subuh, selepas solat subuh dan sebelum waktu zuhur, antaranya itulah waktu duha lah. Waktu itu adalah terbaik untuk qada solat sunat. Sebagaimana Nabi SAW qada solat malam Nabi SAW sebanyak 12 rakaat. Dalam satu hadis daripada Sahih Muslim yang mana tambahan man nama an hizbi au an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajr wa salatil zuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Yang bermaksud sesiapa yang tertidur sehingga ketinggalan hizibnya, yakni ibadat rutinnya, atau ketinggalan sesuatu daripadanya, lalu ia membacanya pada masa di antara solat subuh dan solat zuhur, akan ditulis untuknya pahala atau ganjaran sama seperti jika ia membacanya pada malam hari. Di sini ada timbul tadi, tengok sambil ni ada live ni saya buat, ada tanya, Ustaz kalau tinggal solat malam adakah tanda Allah marah? Baik, di sini kalau kita lihat di mas sekalian, Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Di sini kita belajar bagaimana Nabi juga punya sifat manusia yang ada ketika Nabi penat. Tengok, Nabi tidur atau mengantuk. Kalau nak dinisbahkan tadi dengan memang kita buat galakan, jika Allah tak bangkit, mana Allah tak panggil, Allah tak nak kita, Allah ni. Kita tak nak agama ni diwar-warkan sebagai dengan perasaan begitu. Kita kena lihat pada hukum. Pada hukum. Dia tidak menjadi tuntutan wajib. Maksudnya ini sunat. Ada pun di sini galakkan untuk gantikan. Kalau kita dipanggil di sini, hadis di atas menyebutkan tentang hadis tersebut qada witir sebenarnya. Yang lebih utama ni qada witir. Menurut Syekh Al-Baijuri, solat witir lebih utama di qada berbanding solat tahajud. Kerana solat witir adalah naf'ul muaqqat, yakni solat sunat berwaktu. Memang witir ni tuntutan yang sangat kuat. Manakala solat tahajud adalah solat sunat tidak berwaktu. Yang ni tak ada waktu tetap sebenarnya. Sebab tu ianya tidak dijadikan keutamaan untuk qada ni yang mana? Witir sebenarnya. Baik. Di sini kenapa kena ada qada? Kalau kita lihat mas sekalian, qada pada ibadat sunat ni di sini ulama meletakkan hadis di atas juga memahami bahawa seorang muslim digalakkan menjaga ibadah-ibadah sunat yang menjadi rutin hariannya, yang dipanggil istilah hizib atau aurat. Rutin harian kita ada, rutin harian kita solat sunat ba'diyah, rutin harian kita dia jadi rutin, malam tu rutin kita. Maka nak menjaganya itu dituntut, dan dalam istiqamah melakukannya, tidak bermudah-mudah meninggalkannya dan berusaha mengqada jika tertinggal. Kalau dalam perbahasan dengan Datuk Mufti Kelantan tu Syukri panggil muaqabah. Muaqabah mengakibatkan kita tertinggal, kata malam tadi tertinggal, kita ganti, kita muaqabah kita. Di muhasabah kita hisap kita, muaqabah kita akibatkan pada kita, tak boleh, kita kena ganti. Walaupun tidak ada pada hukum yang wajib, tapi disuruh kerana apa yang sudah jadi aurat, hizib di amalan kita. Ini sangat dituntut lah kalau kita boleh buat amalkan, insya-Allah. Baik, hadis yang terakhir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi raq'ataini khafifataini." Maksudnya diriwayatkan pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, apabila seseorang jika salah seorang daripada kamu bangun pada malam hari, hendaklah ia memulai solat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Ini kaedah lah, kaifiat bagaimana mula-mula bangun, kemudian solat apa? Solat dengan 2 rakaat yang ringan, bermaksud dengan bacaan surah Fatihah saja. Kemudian rukuk, Al-Fatihah saya rukuk dan salam. Kemudian untuk 2 rakaat seterusnya nanti kita bincang pada hadis yang ke-167, bagaimana kaedah berapa nak panjang time, bila panjang pendek itu ada pada hadis yang seterusnya 167. Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam. Baik, ada solatnya. Ya.
Okey. Waktu yang dituntut dituntut ataupun disunatkan untuk menggantinya adalah antara subuh dan zuhur. Antara subuh zuhur, jadi waktu duha itulah. Maka adalah waktu yang terbaik untuk mengqada solat malam kita. Itu waktu. Dan ini satu perkara yang mungkin siapa yang dah mengamalkan bagus. Kalau nak jadikan titik tolak nak beramal dengannya, silakan. Sangat dituntut mas sekalian. Di sini kita nak melihat bahawasanya ibadat yang nak dilihat oleh Allah yang banyak kita nak buat adalah banyak sujud. Banyakkan sujud. Ini banyakkan solat. Banyakkan solat. Dan tidak menjadi satu macam tadi soalan tadi. Adakah Allah marah kalau tak bangun malam ni? Kita tidak perlu mengandai-andaikan. Selagi mana ada kaedah untuk mengganti. Macam ni ada kita jumpa perbahasan ni, ada. Nabi pun ada keadaan yang Nabi tertidur, Nabi mengantuk dan Nabi gantikan pada siang harinya, dan di situ waktu yang dituntut atau waktu sunat menggantikan atau mengqada ibadah sunat yang terluput menurut ulama berdalilkan hadis tadi, maka waktu yang dituntut adalah antara subuh, lepas subuh tu dan zuhur. Itu panjang waktu, sebab tu waktu tu panjang kan, waktu tu panjang. Waktu lain semua pendek-pendek. Waktu panjang, apa nak buat waktu panjang? Maka kita boleh bangunkan solat sunat yang kita telah tinggalkan, kita qada. Ni qada. Ni qada ni. Solat malam. Samalah sama. Sebenarnya tak ada istilah saja aku solat sunat qada, tak ada. Sebenarnya kita niat sama. Sebenarnya bila kita dah solat pada waktu itu, maknanya menandakan kita sedang qada. Kita sedang menggantikan waktu yang terluput. Jadi jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, wallahu alam, di sini juga kalau kita lihat sunnah Nabi kan, kita bincang ibadat Nabi, maka kita akan bincang bagaimana Nabi SAW banyaknya solat. Banyaknya sujud, atau bahasa mudah gini, banyaknya sujud. Kalau solat mungkin kita solat apalah ustaz, tapi yang kalau kita nak lebih dalam, banyaknya sujud. Dan banyak sujud ni akan mengangkatkan kita di sisi Allah SWT kemuliaan. Kerana Allah nak kita punya sifat hauna, merendah diri. Ada orang banyak sujud daripada Allah adalah orang yang allazina yamshuna 'alal ardh hauna, orang yang merendah diri. Banyak sujud pada Allah, banyak akan ada kelebihan yang Allah berikan, terutama tanda-tanda pada wajahnya. Orang akan tengok wajahnya dihiasi dengan kelembutan. Wallahu alam, itu saja. Kita akan sambung pada sini akan datang insya-Allah. Mohon ampun maaf daripada saya, kekurangan, terkasa-kata, kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. InsyaAllah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amanu. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.